semata-mata. Tak ada masa untuk ilmu. Betapa rugi. Rugi hidup kita tidak ditampung dengan ilmu. No? Saya sendirilah tuan-tuan, saya sendirilah. Saya sendiri pun berasa rugi yang amat lama pun. Pasal apa? Pasal jadi ustaz mudah kan? Saya dulu ingat dulu, sebelum saya balik Kedah ni tuan-tuan, saya mengajar di KL. Saya mengajar di sebuah kolej swasta di KL. Dan bila saya dapat Batak Mahmud balik mengajar tamu, saya rasa seronok. Pasal apa? Dengan harapan boleh pergi mengaji. Dengan harapan balik boleh pergi mengaji. Rupanya sebaliknya tuan-tuan. Balik-balik bukan mengaji, kena mengajar pula. Jadi boleh kata jadual saya tuan-tuan yang free malam Jumaat. Pasal orang Melayu percaya sini, kalau kata malam Jumaat boleh puan mengaji, tuan pakai habis jadual saya. Lah ni kena tunggu tak sihat nak baru tak pergi mengajar. Tekor-tekor malah kadang tak pergi juga mengajar. Kadang-kadang ada program, kadang-kadang ada mesyuarat, baru tak pergi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, keinginan nak balik mengaji tu, kita ingat balik Kedah boleh mengaji, orang tak boleh mengaji juga. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan, pasal zaman mengaji dulu mengajilah juga. Dah. Zaman mengaji dulu mengajilah juga. Kalau kata zaman mengaji dulu tak mengaji tuan-tuan, orang dulu kata berat menang. Berat lah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimah, kita masa kita banyak tuan-tuan, pilih mengaji. Carilah tu guru mana, pilih cari pusat mengajar mana, kita cari untuk kita menambahkan keilmuan kita. InsyaAllah. Ustaz mana? Enggak. Belum. Jadi tuan-tuan, nak kena sembuh ni. Tak apa, insyaAllah dekat hari kita boleh. Satu cerita tuan-tuan. Cerita ni beberapa kali saya dah bawa tempat-tempat yang lain. Cerita bagaimana orang yang menuntut ilmu ni tuan-tuan. Dia menuntut ilmu ni tuan-tuan. Dia terutamanya esok-esok anak kita akan pergi mengaji. Kita kena lepasan dia. Dia tuan-tuan, kunci nak dapat ilmu, kunci nak dapat redha Tuhan satu tuan-tuan, iaitu kita kena serah diri kita kepada Tuhan. Serah diri kita kepada Tuhan. Sebab kita ni banyak bergantung atas diri kita. Kita ni banyak bergantung pada diri kita ni. Kita tak bergantung pada Tuhan. Kita banyak bergantung pada diri kita. Sedangkan Tuhan suruh kita bergantung pada Dia. Fatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah bertawakal kepada Allah. Orang yang tak bertawakal kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan memelihara dia. Orang yang Tuhan nak pelihara ni, orang yang tawakal dengan Dia. Banyak kisah kalau kita nak sebut tentang bertawakal kepada Allah. Dia tentang bila tawakal ni makna apa? Kita menafikan kekuatan diri kita. Kita menafikan kekuatan diri kita. Sebab itulah Islam anjur kita tuan-tuan supaya banyakkan zikir apa? La haula wa la quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya upaya untuk buat taat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk menolak diri kita daripada buat maksiat. Illa billah, melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita perlu beramal dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kena amal selalu. Sebab apa? Dia mengurangkan diri kita ni bergantung pada diri kita. Bergantung pada Tuhan. Satu kisah adalah di zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat Nabi. Nama dia Malik Al-Ashja'. Malik Al-Ashja'i ni tuan-tuan, ada seorang anak lelaki nama dia Auf. Satu ketika tuan-tuan, Auf telah dicolek dan dia telah dibawa lari untuk dijual, dijadikan hamba tuan. Jadi hamba tuan-tuan. Zaman dulu memang tak ada hamba. Jadi tuan-tuan kadang-kadang dia masuk ke kampung, dia dicolek budak-budak ni tuan-tuan, dia bawa pergi negara lain, dia jual untuk jadi hamba. Mana? Belum?
tamatkan tu. Kalau tak ada cerita, kan cerita boleh. Bila Auf ni kena tangkap dan dia dibawa lari tuan-tuan untuk dijual, maka mak dia dan juga Malik al-Ashja' ni tuan-tuan rasa takut anak dia ni ialah bila kena tangkap jadi hamba. Bila mengadu pada Rasulullah, jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, anak kami Auf kena tangkap dan dia ni ditangkap untuk dijadikan hamba ni, kami nak buat macam mana ni ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bertenanglah, kamu amalkan, ucaplah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sampai anak kamu balik. Dia murah. Ibu dan juga ayah daripada sahabat Nabi amal la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Daripada pagi sampai tengah hari, daripada tengah hari sampai ke petang, daripada petang sampai ke malam, daripada malam sampai pagi esok. Tengok-tengok tuan-tuan, Auf bin Malik al-Ashja'i balik ke rumah. Balik ke rumah dalam keadaan apa? Bawa harta yang begitu banyak. Orang tuan-tuan selalu kena colek, balik takkan dia bawa beli harta. Mesti dia balik, selalu kalau kena colek ni habis harta lagi ada. Dia balik bukan dekat balik rumah tuan-tuan, bahkan dia balik dalam keadaan bawa harta yang banyak. Maka dia tanya kepada ayah, dia tanya kepada dia, Malik al-Ashja'i tanya kepada Auf, wahai Auf, macam mana yang hang boleh balik dan juga banyak harta ni? Dia kata, wahai ayahanda, ketika mana saya ditahan dalam perjalanan yang agak jauh, tiba-tiba penyamun ni mereka berubah keadaan, jadi takut, semua mereka jadi takut, seolah-olah mereka melihat satu benda yang cukup memburukkan mereka. Lalu mereka pun meninggalkan aku, tinggal aku seorang berserta di harta-harta depan. Jadi aku pun bawa dia pergi jumpa dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata, itulah kelebihan membaca la hawla wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan, kelebihan baca la hawla, nak cerita banyak kata lah. Kalau cerita banyak. Jadi tuan-tuan, suatu hari insya-Allah saya akan baca kitab hadis 40, hadis 40 akhir zaman. InsyaAllah kita akan mula pada minggu pertama bulan depan. Tahun depan. Ini tu lagi dah tahu sedikit tu lagi kan. Tahun depan tu. Kan berapa hari lagi. Jadi insyaAllah kita akan sambung balik pertemuan kita pada kuliah-kuliah kita yang akan datang insyaAllah. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita doa kepada Allah SWT supaya Allah istiqamahkan hati kita ni, supaya Allah bagi kepada kita kelapangan masa untuk main mengaji. Tuan-tuan, saya harap perjumpaan kita pada hari ini bukan perjumpaan yang pertama dan terakhir. Saya harap ada betul lah. Mudah-mudahan lepas ni sama-sama kita akan terus mengaji. Kalau boleh tuan-tuan, lepas ni pergilah cari kedai mana, beli buku satu, buku tulis kan, hari perasmian tak apa. Esok ni pergi cari buku, ambil buku dan juga pen. Pasal tuan-tuan, selama mana ilmu yang kita duk ada, yang kita duk tulis dalam buku tu, walaupun kita dah mati, selama mana duk ada tuan-tuan, selama mana yang duk ada tulisan kita tu, selama itulah pahala akan berturun, akan turun kepada kita. Walaupun kita dah mati 15 tahun dah, buku yang kita tulis tu simpan dalam kotak mana, kita tak tahu anak cucu kita tengok ke tak. Selama mana duk ada kitab, duk ada buku tuan-tuan, selama itulah pahala akan kita dapat. Apatah lagi kalau ilmu tu pula tuan-tuan, sampai pada anak cucu kita, kitab yang kita beli tu, anak cucu kita pula berguna berterusan pahala kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat dimanfaatkan dan kita dapat manfaat daripada apa yang telah kita kongsikan pada hari ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang Allah Ta'ala sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Paksi. Dan insyaAllah kita bertemu pada masa-masa yang akan datang. Cukup sekadar itu dahulu. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Faridin. InsyaAllah sedikitlah pengumuman sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini insyaAllah. Maknanya dengan
Perasmian kita pada hari ini insyaAllah mulai pada minggu hadapan. Walaupun minggu hadapan ni minggu yang keempat, mana kita akan memulakan kelas pengajian kita insyaAllah di sini. Waktu dia pukul 9 pagi sampai 11 pagi insyaAllah. Lebih kurang tu lah, tak awal tak lambat macam tu lah. Kita kira macam waktu lah ni lah. Wassalamualaikum lah. Tahan juga kata lepas ustaz ni ustaz. Lepas ustaz bila nak balik ni. Jadi tak apa insyaAllah. Itu di antara proses nak lawan nafsu lawwamah tadi. Jadi insyaAllah minggu keempat, minggu hadapan akan disampaikan oleh Ustaz Roslan Ayub, salah seorang daripada guru kita juga daripada Thailand. Dia menetap di kawasan Sadang ni insyaAllah. Ustaz Roslan Ayub Al-Faqani daripada ni. Dia akan membawakan kitab Tauhid, Masail Tauhid, masalah Tauhid, bab akidah. Okay. Untuk pengetahuan tuan-tuan, berkenaan tentang kitab-kitab ataupun kitab-kitab pengajian ni, insyaAllah kami pihak Paksi Krian ni, insyaAllah kami boleh, alhamdulillah. Apa Ustaz? Kena tunggu lagi, boleh tunggu sikit ya. Nah, saya ini merupakan pengerusi Paksi Krian. Ustaz Al-Fadhil Ustaz Rijaluddin insyaAllah. Okay. Berkenaan tentang kitab-kitab, insyaAllah kami akan sediakan, dan bukan sedia mana akan jual kitab ni lah. Kalau siapa yang berhajat untuk dapatkan kitab, kita akan jual lah insyaAllah pada harga yang bersesuaian dengan berpatutan. Jadi saya sure lah kalau dapat kita pakai belilah, sebab ni pun di antara dana kita jugalah akan rolling balik benda insyaAllah. Jadi sekali lagi saya ulang balik, minggu yang pertama Ustaz Faridin 40 hari akhir zaman, minggu yang kedua Ustaz Syahir Hasan kitab tafsir fi zilal Quran, minggu yang ketiga Ustaz Rahizat Jaafar kitab Munyatul Musalli dan Ayyuhan Walad, minggu keempat Ustaz Roslan Ayub kitab Masail Tauhid insyaAllah. Jadi majlis mengalu-alukan kedatangan pengurusi Paksi kawasan Krian Al-Fadhil Ustaz Rijaluddin insyaAllah Yahya bin Yahya. Mungkin Ustaz boleh bagi sepatah, bagi kata-kata semangat. Jadi Ustaz boleh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، bahagia Fadhil Ustaz Zaki Al-Maghribi mengurusi pada pagi ini, bahagia Fadhil Ustaz Ahmad Farid bin Hajidin kuliah yang pertama pada hari ini, bahagia Fadhil Saudara Syamsul Setiausaha Paksi Krian, tuan-tuan, para hadirin, ustaz-ustaz, para pimpinan masyarakat di sini, para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita telah pun memulakan suatu majlis ilmu yang amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dewan di Masjid Kampung Perak, di Perak,
Alhamdulillah, apa yang telah kita buat pada pagi ini ada sesuatu yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat insya-Allah bersama dengan kita, kerana di kalangan malaikat itu terdapat malaikat sayyarah, malaikat yang sentiasa mencari majlis ilmu. Apabila mereka dapati ada majlis ilmu, malaikat ini akan turun bersama dengan majlis tersebut dan membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara majlis ilmu ialah majlis yang disebutkan di dalam hadis, iaitulah orang-orang yang yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, yu'azzimuna ala Allah, memuliakan dan mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusalluna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'aluna Allah akhiratahum wa dunyahum, mereka memohon kepada Allah, maknanya berdoa di dalam majlis tersebut untuk mendapat kebaikan akhirat mereka dan dunia mereka. Itu di antara majlis ilmu. Alhamdulillah, kita ni baca kitab, sebut nama Allah menada, baca hadis Nabi SAW, baca Quran, dan berbagai ilmu yang kita dapat daripada kitab-kitab yang dibaca. InsyaAllah, mudah-mudahan kuliah paksi yang diadakan di sini, pada hari ini sepatutnya ada penerangan khusus tentang paksi, tapi insyaAllah pada masa akan datang mungkin wakil khusus daripada paksi pusat. Kita ni paksi Krian, orang kuat. Saudara Syamsul ni orang kuat kami lah, dengan satu lagi. Saya baru sampai, mengurusi baru sampai, mengurusi lambat. Tapi SU tu lah, tu yang kita Alhamdulillah betul mendapat AJK paksi yang insyaAllah mudah-mudahan tumbuhnya paksi di sini akan menambahkan ikatan, meneguhkan lagi, menambahkan lagi ikatan kita sebagai seorang Muslim antara kita daripada Krian turun ke Perak. Perak ni kawasan Kedah, orang Kedah. Saya orang Kedah juga, Ustaz Farid orang Kedah juga. Jadi Kedah ni balik ke Kedah. Alhamdulillah, kami duduk di sebelah sana, Perak, Pulau Pinang, Kedah, adik-beradik. Alhamdulillah kita dapat jumpa pada pagi ini. Alhamdulillah, paksi di sini saya rasa inilah paksi yang paling ramai mula. Kakak kami paksi di di Bungkebat, di Panak Baru. Inilah paksi kehadiran majlis ilmu yang mula sini ramai. InsyaAllah mudah-mudahan lepas ni ramai yang macam ni dan bertambah ramai lagi. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan yang telah pun menunjukkan semangat, minat yang amat besar, amat tinggi kepada majlis ilmu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Quran dan mengajak orang lain. Jadi kita ni dapat, insya-Allah, dapat orang yang paling baik di kalangan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, paksi ini sudah lebih daripada 10 tahun. Bermula tahun 90-an dulu, awal 90-an. Lalu 2012, nak masuk 2013. Dah belasan tahun. Belasan tahun. 2020 tahun lebih. 22 tahun. 21 tahun. Ada yang lahir tahun 90, dia mengaji dengan paksi. Boleh mengajak di paksi pun ada. Mengaji di paksi, mengajak pula kepada paksi. Ini anak paksi yang bagi. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya tak mahu cakap panjang lah, jadi ceramah pula. Jadi ini sebagai muqaddimah
perjumpaan kita pada hari ini. InsyaAllah selepas ini akan ada kuliah yang disusun insyaAllah dengan kitab-kitab yang berbeza-beza. Kita akan nampak kita akan dapat ilmu daripada bermula dengan ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. InsyaAllah ini 3 rangkaian ilmu yang kita nak belajar, nak menambahkan ilmu lagi supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal diri kita. Kita boleh kata subhanallah. Sebab apa? Bila kita dapat ilmu ni, antara ucapan kita ialah subhanallah, maha suci Allah. Kita nampak kehebatan Allah. Allah alim, Allah hakim, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana. Sebab itu ucapan malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bila malaikat mendapat ilmu daripada Allah Taala, dia kata, ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami ni tak ada ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Kita nak jadi hamba Allah. Bila kita kenal Allah Ta'ala, kita kenal diri kita ni kerdil, jahil, tak ada ilmu. Makin mengaji, makin tambah tawaduk kita kepada Allah. Makin merasa aku ni tak ada ilmu, banyak lagi aku nak mengaji. Sebab tu makin tambah orang menjadi menghadiri pengajian pasti. Bukan kita makin mengaji, kita makin erti. Memang kita rasa makin tak erti. Memang makin erti mengaji pun makin tak erti kan. Apa mengaji mungkin tak erti. Memang makin erti tapi makin tak erti juga. Pasal apa? Rasa aku banyak lagi nak mengaji. Kalau boleh nak round paksi semua, itu hebat. Kita ada banyak dekat-dekat ni. Pasal apa? Banyak orang mengaji di paksi, dia round paksi. Pasal apa? Rasa tak cukup, nak mengaji lagi, nak tambah lagi. Kita tuan-tuan, jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan jumpa lagi lepas ini bersama dengan guru-guru kita yang dijemput. Hari ini sekali orang dekat orang kulit duduk anak baru yang insya-Allah bersama dengan kita mencurahkan ilmu yang ada untuk sama-sama kita mengenal Islam, mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jadi orang yang redha kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Insyaallah semoga banyak kemaafan tuan-tuan, lambat sampai ada urusan tak boleh nak elok, dan kalau ada salah silap dalam ucapan saya ini, semoga banyak kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واشرح صدورنا بالقرآن العظيم واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا ما أبقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا
واهدنا سبل السلام. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.